Sebelum saya mulakan interview dengan Puan, boleh tak Puan kenalkan diri Puan dulu? Okey, nama saya Saratun. Berumur 49 tahun. Saya bekerja di sebuah syarikat swasta. Okey, saya nak interview Puan mengenai tahap kesedaran Taman Kelipan Jaya dalam menjaga dan menghormati hak-hak jiran. Okay, soalan yang pertama saya nak tanya, salah satu perkara yang amat penting bagi menjamin kesejahteraan hidup masyarakat ialah amalan hidup berjiran. Apakah yang dimaksudkan dengan jiran? Jiran tu jelas kita berjiran. Jiran tu sebelah rumah kita, di kanan, depan, belakang. Kalau kita dalam Islam tu 40 dalam tu jiran kita. Okey, soalan yang kedua, bagaimana cara Puan memupuk semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat Kelipan Jaya? Bagaimana cara Puan memupuk semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat Kelipan Jaya? Memupuk semangat. Ada tak macam taman ni buat gotong royong ke, ataupun aktiviti yang keramaian yang melibatkan semua orang? Kebanyakan dekat lorong kami ni, diorang bekerja. Jadi kan memang buat macam gotong royong ke, atau tidak buat makan-makan ke, 7 minggu ataupun hari cuti lah. Itulah cara kami nak berjumpa sesama jiran. Sebab hari biasa orang kerja kan? Okey, soalan yang ketiga, apakah kepentingan yang akan Puan dapat jika semangat kejiranan ni dapat dipupuk? Walaupun kita berjiran, tapi kita rasa macam adik-beradik. Rapat tu macam kita adik-beradik. Walaupun kita bukan adik-beradik kita akan rasa macam tu. Okey, kepentingan kita memupuk ni apa? Apa pentingnya kita nak mungkin dapat mengenal dengan lebih dekat ke macam mana? Okay, macam kita mendekatkan lagi lah silaturahim sesama jiran. Okey, betul. Okey, soalan yang seterusnya, apakah pernah berlaku perselisihan faham dengan jiran anda? Sekiranya ada, boleh tak anda jelaskan bagaimana anda menyelesaikan situasi tersebut? Sepanjang saya hidup dekat sini, tak pernah alhamdulillah apa-apa salah faham. Tapi saya suka macam jangan sembang-sembang. Tak betul lah kadang-kadang dengan dia, jiran tu lah akan tolong kita lebih susah nanti. Walaupun ada kita jauh kan, jiran tu lah tolong kita. Okey, seterusnya, apakah kesan sekiranya kita tidak mengamalkan adab yang baik sesama jiran? Macam tu susah lah. Macam kita mesti tahu lah jiran tu macam mana kan. Tak boleh lah buat sikap kita macam tu. Kita mesti nak berkenal dengan jiran, mesti baik tahu lah. Okey, seterusnya, amalan hormat menghormati sesama jiran pada hari ini semakin hari semakin dilupakan. Boleh tak bagi tahu kenapa hal sedemikian ini berlaku? Salah satunya masa kerja, lepas tu kita pun tak macam malam dulu kita suka masak-masak bagi jiran. Sekarang ni kadang-kadang kita dah situasi dah berubah. Nak makanan order je. Jadi kan semangat nak tukar-tukar macam dulu tu tak ada lah. Betul. Okey, boleh anda berikan satu contoh pertolongan yang anda pernah lakukan kepada jiran? Masa tu saya tak bekerja lagi masa tu, anak kecil-kecil lagi. Anak jiran tu accident. Jadi satu lorong tu diorang suami isteri turun mata dia drive. Jadi satu orang drive. Saya bawa anak tu ke hospital lah. Lepas tu ada saya tu bawa tolong pergi hospital, dia check up. Macam tu tolong dia tu je lah, tolong bawakan kan. Dia pun tak boleh nak drive. Okey, bagus. Bagi pendapat anda, mengapa kita perlu menghormati jiran walaupun berlainan bahasa dan agama? Kita mesti sikap pupuk tu semangat kejiranan tu saya tak boleh kita tak boleh kalau aku pindah pun kita kena bertaaruf sesama jiran tu lah. Kita mesti nak batak ke bangsa pun. Kalau boleh nak agama, kita mesti baik dengan jiran. Okey, betul. Soalan yang seterusnya merupakan soalan situasi. Jiran sebelah rumah anda mempunyai anak yang masih kecil dan kesemuanya masih bersekolah. Pada satu hari anda baru saja pulang dari kerja dan ingin berehat akibat dari kepenatan bekerja lewat malam. Tiba-tiba anda terjaga dari tidur kerana terdengar suara jeritan kanak-kanak jiran sebelah rumah anda. Apakah tindakan yang akan anda ambil jika situasi ini terus berlaku? Kalau biasa ni budak-budak tu kalau bising tu biasa. Memang budak-budak tu sifat dia main. Tapi kita ni yang dewasa ni kalau nak bising tu kita nasihatkan macam anak kita juga kan. Jangan bising orang jiran nak rehat ke, nak tidur ke. Kita tahu dia dulu.
budak akan faham kita cakap elok dia tu. Maksudnya ibu bapa lah kena didik anak tu sendiri. Kita pesan lah kan. Anak ni ada time tidur dia, ada time main dia kan. Okey, betul. Okay, soalan yang terakhir. Okey, situasi yang kedua, anda mendapati ada sebuah keluarga yang baru pindah di sebelah rumah anda. Dan adakah anda akan terus memulakan perkenalan atau anda membiarkan saja mereka tanpa menyapu? Dan nyatakan pendapat anda mengenai situasi ini. Itulah, walaupun kita baru pindah, biasanya yang jiran sebelah tu lah ambil tahu lah kan. Pindah dari mana, duduk di mana, kita kena bertaruh jugalah jiran yang berpindah tu. Okey, itu dia soalan pada saya. Terima kasih Puan. Sama-sama. Okay. Hai dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, sihat? Sihat. Okay, sebelum kita teruskan dengan sesi apa ni? Interview ni boleh awak perkenalkan diri awak dulu tak? Hai, nama saya Nurul Hidayah. Umur saya 20 tahun. Saya pelajar dari Politeknik Kulim Kedah. Oh. Awak ambil bidang apa Kos apa? Saya ambil bidang accounting. Oh, accountant. Okay. So, tahu kan hari ni kita kena interview yang saya tanya soalan, awak akan jawab kan? Okay. Ya, tahu. So, terima kasihlah sebab sudi meluangkan masa untuk ni lah saya interview. Jadi, interview kita pada hari ini tentang ni lah kepentingan dalam menjaga dan juga menghormati hak-hak jiran. Okey. Jadi, kita akan teruskan lah. Okay. Soalan pertama. Salah satu perkara yang amat penting bagi menjamin kesejahteraan hidup bermasyarakat ialah amalan hidup berjiran. Jadi, apa yang awak faham tentang jiran ni? Pada pandangan saya, jiran adalah orang yang berada berhampiran dengan kawasan perumahan, tak kira dari belah kanan ataupun belah kiri, asalkan berdekatan, dikira jiran. Okey, faham. Okey, jadi bagaimana cara untuk awak memupuk semangat kejiranan di dalam kalangan masyarakat di taman awak? Salah satu cara untuk memupuk semangat kejiranan di kawasan perumahan saya adalah dengan mewujudkan kelab rukun tetangga, kerana dengan kewujudan kelab tu akan merapatkan hubungan antara kami sesama jiran. Okey, so bila dengan adanya pertubuhan kelab ni, so jiran-jiran akan berkumpul dan dari situlah dia orang dapat mengeratkan silaturahim dia orang kan? Ya, betul. Okey, faham. Jadi, apa kepentingan yang awak dapat sekiranya semangat kejiranan ini dipupuk? Kepentingannya adalah dapat melahirkan masyarakat yang harmoni dan sejahtera. Masyarakat ni sebenarnya perlu pupuk semangat kejiranan ini agar keamanan negara dapat dipelihara. Okey, faham. Awak pernah tak berlaku perselisihan faham di antara jiran awak dengan awak? Kalau sekiranya pernah berlaku, boleh tak awak jelaskan bagaimana awak menyelesaikan masalah tersebut? Perselisihan faham antara saya dan jiran tidak pernah berlaku kerana kami selalu mengamalkan sikap hormat menghormati antara satu sama lain. Jadi hal itu kami dapat elakkan. Oh, faham. Bagus. Jadi, pada pendapat awak kan, apa kesan sekiranya kita tidak mengamalkan adat yang baik dengan jiran tetangga kita? Biasanya akan lahirnya individu yang akan mementingkan diri sendiri. Ini akan memburukkan keadaan apabila berlaku kecemasan jika seseorang itu memerlukan pertolongan daripada jiran-jiran yang lain. Oh, maksudnya macam kalau kita tidak mengamalkan adat baik, so mungkin akan mengakibatkan masa muka. So bila jiran minta tolongan kita, mungkin kita ragu-ragu untuk tolong jiran sebab
yelah jiran kita bersikap kurang baik dengan kita, betul tak? Ya, Macam betul. tu. Betul. Okay. Jadi, okay. Kalau awak lihat kan, amalan hormat menghormati sesama jiran ni semakin dilupakan. Boleh awak terangkan ataupun pada pendapat awak, kenapa keadaan sedemikian boleh berlaku? Pada pendapat saya, sebab amalan hormat menghormati sesama jiran ni semakin dilupakan. Salah satunya adalah disebabkan masyarakat pada masa kini kurang untuk berinteraksi atau bergaul sesama jiran. Maksudnya masyarakat pada masa kini banyak menghabiskan masa mereka dengan bekerja. Jadi mereka tiada masa untuk luangkan masa dengan jiran tetangga. Dan itu kurang kesedaran mengenai amalan hormat menghormati sesama jiran juga menjadi faktor mengapa amalan tersebut semakin dilupakan. Maksudnya, mereka kurang diberi didikan tentang bagaimana cara untuk menghormati jiran sebab selalunya mereka ni banyak habiskan masa dengan bermain game, melepak dan lain-lain. Sedangkan mereka boleh je ambil masa sedikit untuk tengok video di YouTube tentang amalan hormat menghormati sesama jiran. Okay, baik, faham. Jadi boleh tak awak memberikan satu contoh yang awak pernah satu contoh pertolongan yang pernah awak berikan kepada jiran awak? Saya pernah tolong jiran saya melakukan gotong royong dekat kawasan perumahan. Kalau ada acara kenduri kahwin atau tahlil dan acara lain-lain. Kalau ada apa-apa acara je, semua jiran yang dekat ada pergi tolong sama untuk memasak, menghias dan macam-macam lagi. Sebab kami sesama jiran, kalau ada apa-apa acara, mesti semua akan turun tangan. Jadi bila kami berkumpul, kami dapat mengeratkan lagi hubungan sesama jiran. Oh, jadi kiranya kalau macam ada apa-apa acara atau program, kiranya semua jiran akan turunlah dan bersatu. Ya. Bagus. Jadi okey, pada pendapat awak lah kan, kenapa kita perlu menghormati jiran walaupun jiran kita ni berlainan bangsa dan juga agama? Pada pendapat saya, sekiranya kita mempunyai jiran, tidak kira Melayu, Cina ataupun India, kita tetap kena menghormati mereka juga sebab jiran ni lah orang yang selalu ada dan tolong kita. Selalunya kalau kita ada masalah, diorang lah banyak membantu kita. So kalau kita mengamalkan sikap yang penting untuk diri sendiri dan buat tak indah untuk hormat jiran, ia akan mengakibatkan jiran juga akan melakukan perkara yang sama pada kita. Maksudnya bila kita memerlukan pertolongan, mungkin mereka akan buat tak tahu juga bila kita minta tolong. Jadi amat penting untuk berbuat baik sesama jiran dan menganggap mereka seperti keluarga kita sendiri sebab kita tak nak kita sesama jiran selalu bermasam muka. Okey, faham. Jadi pentinglah kan kenapa kita perlu menjaga adab kita sesama jiran. Ia penting. Okay. Jadi saya ada dua soalan mengenai situasi. Okey, untuk soalan situasi yang pertama ni, okey. Contohnya kan jiran sebelah, macam jiran sebelah rumah awak mempunyai anak yang masih kecil dan kesemuanya masih bersekolah. Jadi pada suatu hari ni awak baru sahaja pulang dari kerja dan ingin berehat akibat dari kepenatan malam. Tiba-tiba awak ni terjaga dari tidur sebab terdengar bunyi tangisan ataupun jeritan kanak-kanak dari rumah jiran sebelah awak. Jadi apakah tindakan yang akan awak ambil jika situasi tersebut terus berlaku? Mungkin pada keesokan harinya saya akan pergi ke rumah jiran tersebut dan bertanya kepada jiran tu dengan baiklah tentang masalah yang menyebabkan anaknya menangis pada malam hari dan saya akan ceritakan kepada jiran saya yang anaknya menangis sangat kuat dan menyebabkan saya terganggu untuk tidur. Dan saya juga akan meminta jiran saya untuk mengelakkan daripada memberi anaknya
menangis terlalu lama pada waktu malam ataupun boleh memberitahu kepada saya sekiranya mereka ada masalah. Mungkin saya dapat membantu mereka. Oh, jadi awak akanlah kepada jiran awak dengan cara adab lah kan? Ya. Terus soalan untuk situasi yang kedua, okey, contoh awak mendapati macam ada sebuah keluarga ni dia baru pindah ke sebelah rumah anda, di sebelah rumah anda. Jadi awak akan terus memulakan perkenalan atau awak akan membiarkan saja mereka tanpa menyapa. Jadi apa pendapat awak tentang situasi ni? Pendapat saya akan terus berjumpa dengan mereka dan bertegur sapa dengan sopan sebab kita sebagai jiran walaupun orang tersebut adalah orang yang baru saja berpindah di sebelah rumah tersebut, kami akan menegur dahulu supaya mereka tidak akan menganggap kita sebagai jiran yang sombong. Selain itu kita cuba untuk membantu mereka untuk mengemas dan mengangkat barang. Okay. Jadi itu sahaja yang saya akan bertanya kepada awak. Terima kasih sebab sudikan luang masa. Jadi kesimpulan yang kita dapat dari sini, amalan hormat menghormati sesama jiran ni sangatlah penting dan kita perlu terapkan supaya kita tak naklah berlaku perselisihan faham dengan jiran kita. Jadi bagus. Jadi kita kena memupuklah semangat tentang amalan hormat menghormati jiran ni sehingga sampai bila-bila lah. Yeah. Okay. Jadi itu sahaja. Terima kasih sebab sudikan luangkan masa. Okay. Assalamualaikum dan selamat sejahtera Cik Nadia. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi menyertai sesi temubual kumpulan kami pada hari ini. Okey, saya Nur Aisyah Dira binti Rosmadi merupakan pelajar tahun akhir Diploma Pemasaran di Prodi Teknik Sultan Azlan Shah. Pada hari ini saya akan menemui rumah Encik dan akan bertanyakan beberapa soalan mengenai kepentingan menjaga dan menghormati hak-hak jiran. Okey, sebelum kita mulakan dengan lebih lanjut, saya ingin meminta Cik Nadia untuk memperkenalkan diri Cik terlebih dahulu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Nadia Hamiza binti Muhammad Azmi. Boleh panggil Nadia je. Saya berumur 21 tahun dan saya dah duduk dekat sini selama lebih daripada 6 tahun. Saya bekerja sebagai pembantu takbir. Okay, saya rasa tu je. Okay. Boleh teruskan dengan soalan. Okey, terima kasih Cik Nadia. Kita mulakan dengan soalan yang pertama. Okey, soalan pertama, salah satu perkara yang amat penting bagi menjamin kesejahteraan hidup bermasyarakat ialah amalan hidup berjiran. Apakah yang dimaksudkan oleh jiran? Siapa yang saya tahu tentang jiran ni adalah yang duduk berdekatan dengan persekitaran dengan dengan rumah kita. Maksudnya penduduk-penduduk yang duduk berdekatan dengan kawasan rumah kita. Itu bagi saya adalah jiran. Okey, terima kasih Cik Nadia. Untuk soalan yang kedua, bagaimanakah cara Cik Nadia memupuk semangat kejiranan di dalam kalangan masyarakat di Taman Kelebang Jaya? Macam mana saya memupukkan semangat kejiranan? Okey, bagi saya adalah dengan cara tolong menolong ataupun kita mulakan dengan tegur menegur dan juga sapa menyapa. Contohnya macam bila kita nampak jiran keluar daripada rumah ke, kita tegur dengan cara yang baik, iaitu tanya khabar dia nak pergi mana, tengah buat apa. Dan jika dia memerlukan pertolongan, kita kena tolong. Dan lagi satu bagi saya adalah bila ada program-program, contoh macam dewan ke apa yang berdekatan dengan kawasan rumah kita, bila ada event, bagi saya benda tu elok untuk kita join ataupun kita join sekali lah dengan program tersebut supaya kita dapat lebih mengeratkan silaturahim dengan jiran kita. Okey, untuk soalan yang ketiga,
apakah kepentingan yang akan Cik Nadia dapat jika semangat kejiranan ni dapat dipupuk? Faham tak? Okay. Faham. Okey, kepentingan bagi saya kepentingan yang saya dapat adalah dapat mengeratkan silaturahim. Contoh je bila kita dalam kesusahan ataupun jiran kita dalam kesusahan, kita dapat tolong mereka, dan contohnya macam bila diorang dalam kesusahan tu kan, contohnya macam anak-anak diorang negatif COVID dan mak bapak mereka positif. So kita dapat tolong jaga anak-anak diorang. Itu bagi saya lah macam kepentingan dia. Dan bila kita susah pun diorang boleh tolong juga. Betul. Okey, soalan yang keempat. Adakah pernah berlaku perselisihan faham dengan jiran Cik Nadia? Sekiranya ada, boleh Cik Nadia jelaskan bagaimana Cik Nadia menyelesaikan masalah tersebut? Okey, ada juga perselisihan faham. Ada banyak juga perselisihan faham. Ada dua situation. Satu ialah macam saya ada bela kucing. Dan kucing saya ni jenis yang macam berak merata. And then macam mana saya faham tu, saya akan jumpa dengan jiran tersebut dan mereka akan luahkanlah apa yang terjadi, apa semua situation tu. Dan saya hanya akan beri sangka untuk saya beri sangka dan merayap, sebab kadang-kadang ada juga jiran yang tak suka dengan kucing. Macam itulah. And situation yang kedua, pernah juga berlaku perselisihan faham. Then apa yang saya buat adalah minta jumpa dan minta maaf, dan lepas tu kita orang akan berbincang dengan cara baik dan luah apa yang selama ni kita orang pendam. So dekat situ pun kita dah boleh selesaikan masalah tu lah bagi saya. Itu cara kita orang selesaikan masalah. Okey. Untuk soalan yang berlima, apakah kesan sekiranya kita dapat mengamalkan adab yang baik sesama jiran? Jika kita tidak beradab dengan baik. Sesama jiran. Okey, kesan ni ada dua. Antara kesan singkat dan juga kesan yang panjang. Kalau kesan yang singkat iaitu berlaku perselisihan faham. Perselisihan faham ni kita mesti boleh minta maaf, kita mesti boleh berbincang, betul tak? Tapi kalau kesan yang panjang, maksudnya long term, kadang-kadang jiran ni macam ikut pada perangai kita. Kalau perangai kita yang kurang adab, then jiran tu tak puas hati, betul tak? Then benda tu akan jadi panjang dan berlaku pergaduhan. Untuk macam anak-anak kita, dia akan jadi, jiran ni tak akan puas hati dengan ahli keluarga kita semua. Kan jiran ni suka bawa mulut kan. So kalau perangai kita tak beradab, diorang akan buat mulut tau untuk semua ahli keluarga kita. So ahli keluarga kita pun jadi macam buruk lah. Tu jadi kesan yang panjang. Okay, faham. Untuk soalan yang keenam, amalan menghormati sesama jiran pada hari ini semakin hari semakin dilupakan. Okey, pada pendapat Cik Nadia, apakah sebab demikian boleh berlaku? Kita terlalu fokus kepada dunia, iaitu kerja, macam Isnin hingga Jumaat kita akan pergi kerja, lepas tu balik pun malam busy, dan bila balik pun kita tak ada masa nak berjumpa dengan jiran. So dekat situ pun kita dah kurang lah untuk berkenalan dengan jiran. Lagi jiran-jiran yang baru kan. Betul, tapi Sorry. tapi kan kalau macam hari Sabtu Ahad tu kan Cik Nadia sendiri cuti kan. So takkan tak ada masa untuk tegur sapa dengan jiran. Sabtu Ahad, kadang-kadang Sabtu Ahad tu pun kita akan macam busy juga untuk kerja-kerja, betul tak? Macam duduk rumah. Itu macam maksudnya untuk me time lah, me time. Macam tu, untuk masa untuk diri sendiri. Okey, faham. Untuk soalan nombor 7,
Boleh Cik Nadia berikan satu contoh pertolongan yang pernah Cik Nadia lakukan kepada jiran Cik Nadia? Okay. Contoh yang saya pernah buat adalah macam bila jiran sakit. Okay, bila jiran sakit, so saya akan tolong macam bagi makanan ke, sebab kadang-kadang jiran ni kan bila sakit diorang lemah kan, macam tak boleh nak masak ke apa, then saya akan datang dan bagi makanan ataupun tengok keadaan dia, dia larat ke tidak. Lepas tu kalau dia kadang-kadang kalau jiran tak dekat rumah, saya akan tengokkan rumah diorang. Then kalau jiran ada yang pindah rumah, kita boleh juga tolong-tolong untuk kemas-kemaskan. Itu adalah pertolongan yang pernah saya lakukan. Okay. Untuk soalan nombor 8, pada pendapat Cik Nadia, mengapakah kita perlu menghormati jiran walaupun berlainan bangsa dan juga agama? Untuk mengikut ajaran agama, contoh agama pun dia lebih mementingkan hubungan persaudaraan dan juga bersatu padu antara umat Islam, betul tak? Dan kita pun perlu jaga hubungan antara bangsa dan juga tak kisah bangsa ataupun agama. Dia lebih menganjurkan lah. Islam dia lebih menganjurkan untuk kita jaga hubungan persaudaraan tak kira bangsa ataupun agama, supaya kita tidak berpecah belah dan juga tidak ada perselisihan faham antara hidup berjiran, keluarga ataupun persaudaraan. Dan dunia ni juga untuk kita saling memerlukan antara satu sama lain, dan tak boleh juga kita nak hidup bersendirian. Okay, and apa yang saya baru dapat lah saya baru dapat, baru saya buat research apa semua, pada tahun 1969 pernah berlaku tragedi berdarah di mana ada berlaku yang diorang ada perselisihan faham antara kaum dan juga bangsa. Kat situ pun dah berlaku banyak pembunuhan. Itu je yang saya boleh huraikan lah. Okey, untuk soalan nombor 9 dan juga 10 ni, dia merupakan situasi tau. Untuk soalan nombor 9 ni, situasi dia macam ni. Jiran sebelah rumah Cik Nadia, dia mempunyai anak yang masih kecil dan juga dia masih bersekolah. Pada satu hari, Cik Nadia baru pulang daripada tempat kerja dan ingin berehat lah sebab penat kan. Jadi tiba-tiba Cik Nadia terjaga dari tidur kerana terdengar suara jeritan kanak-kanak dari rumah jiran sebelah Cik Nadia. Apakah tindakan yang Cik Nadia akan ambil jika situasi ini terus berlaku? Dah penat. Okay, first memang ada rasa gerah, marah macam tu. Tapi apa yang saya boleh uraikan ataupun bagi cara untuk kita selesaikan masalah tu adalah dengan dua cara, iaitu kita boleh tegur dengan cara yang baik. Okey, sebab dia membuat bising, means bunyi, betul tak? So kita boleh menegur dengan cara dengan cara bunyi juga. Maksudnya kita boleh tegur lah budak-budak tu, tapi kalau budak tu still bising, tak dengar cakap, maksudnya nakal, kita boleh juga WhatsApp mak budak tu. Faham tak? Kan kita hidup berjiran, mesti kita ada nombor telefon rumah apa tu, jiran-jiran kita juga, betul tak? And then kita boleh WhatsApp jiran tu supaya tegur anak dia supaya tidak membuat bising. Okay, terima kasih. Untuk soalan yang ke-10, situasi di mana Cik Nadia baru mendapati ada sebuah keluarga yang baru berpindah di sebelah rumah Cik Nadia. Adakah Cik Nadia akan terus memulakan perkenalan ataupun Cik Nadia akan membiarkan sahaja mereka tanpa menyapa? Nyatakan pendapat Cik Nadia tentang situasi ini. Okay, kalau saya nampak ada jiran baru yang baru datang atau berpindah di kawasan penduduk rumah, first kali saya akan terus tegur dan tanya
dah pindah duduk sini berapa lama, baru ke, kalau baru semalam ke apa, kita kena mulakan dengan cara tegur lah ataupun sapa menyapa lah supaya kita dapat kenal dia dengan lebih detail. Means kita kena slow-slow untuk kenal sebab kadang-kadang jiran ni ada yang tak selesa kalau kita terus tanya tentang kehidupan diorang, betul tak? Dan kita slow-slow lah kenal macam mana. Lepas tu kalau ada benda-benda yang kita boleh tolong ke, means nak tolong dia kemas-kemas rumah sikit-sikit ke, benda tu kita still boleh tolong juga. Means kita kena kenal dengan cara slow-slow, jangan terus drastik terus tanya tentang kehidupan diorang. Kadang-kadang jiran ni ada yang tak selesa lah, itu je. Okey, sampai di situ sahaja sesi temu bual kita pada hari ini. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dekat Cik Nadia kerana sudi menyertai sesi temu bual pada hari ini. Terima kasih Cik Nadia kerana memberikan kerjasama yang sangat baik. Assalamualaikum Cik. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik kerana sudi ditemu ramah oleh kami. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Siti Nur Emilia Natasha binti Nur Zamri, pelajar semester akhir di Politeknik Sultan Azlan Shah. Sebelum kita memulakan temu ramah kita, boleh tak Cik perkenalkan diri Cik? Nama saya Ainun Anissa binti Muhammad Nazri dan saya pelajar Universiti Malaya. Pada soalan yang pertama, di mana salah satu perkara yang amat penting bagi menjamin kesejahteraan hidup bermasyarakat ialah amalan hidup berjiran. Apakah yang dimaksudkan dengan jiran? Orang yang duduk berdekatan dengan rumah kita, tak kisahlah depan ke, belakang ke, tepi, kiri kanan ataupun atas bawah kalau untuk kondominium dengan flat macam tu. Soalan yang kedua, bagaimana cara anda memupuk semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat di taman anda? Melibatkan diri dengan aktiviti-aktiviti yang diorang anjurkan. Tak kisahlah macam gotong royong ke, AJK surau yang selalu adakan aktiviti. So dari situ saya dapat memupuk diri sebab overall dia akan dia depends kat diri kita. Kalau kita join, kita selalu pergi, so kita dapat memupuk lah. Okay, kita pergi kepada soalan yang ketiga. Apakah kepentingan yang akan anda dapat jika semangat kejiranan ini dapat dipupuk? Kita baik dengan orang, jadi orang akan baik dengan kita. So kalau kita dalam kesusahan ke apa ke, so jiran-jiran yang dekat dengan kita mungkin akan tolong kita. Pada soalan yang keempat, adakah pernah berlaku perselisihan faham dengan jiran anda? Sekiranya ada, boleh jelaskan bagaimana anda menyelesaikan masalah tersebut? Tak ada lagi dalam sejarah hidup saya. Tapi kalau nak kalau macam budak-budak kecil kan, macam saya dulu pun macam dulu budak-budak tu pernah lah macam gaduh-gaduh dengan kawan macam. Tapi tak adalah isu yang besar sebab kalau I macam pernah gaduh-gaduh dengan jiran-jiran yang yang budak-budak macam tu waktu kita time kecil-kecil tu, just macam nanti kita minta lah maaf balik macam tu. So tak ada isu besar pun. Kita pergi kepada soalan yang kelima. Apakah kesan sekiranya kita tidak mengamalkan adab yang baik sesama jiran? Bila kita tak amalkan adab yang baik, so orang pun akan buat benda yang sama macam kita buat. Soalan yang keenam, amalan hormat menghormati sesama jiran pada hari ini semakin hari semakin dilupakan. Apakah sebab demikian berlaku? Sebab kita sekarang pun dalam norma yang memang semua orang jenis dah habis kerja ke, habis tu ke, diorang terus masuk rumah. Diorang amalkan sikap individualistik, iaitu sikap seorang-seorang je, tak suka bergaul kan. Jadi kat sini bila kita tak berinteraksi dengan orang, bila kita tak berkomunikasi dengan orang, so kita akan menjadi macam susahlah nak hormat. Pada soalan yang ketujuh, boleh anda berikan satu contoh pertolongan yang pernah anda lakukan kepada jiran anda? Dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. So macam kalau contoh kita ada masak lebih ke ataupun ada rezeki lebih ke, kita menghulurkan bantuan ataupun memberi kepada jiran-jiran. Kadang-kadang ada jiran yang tak senasib dengan kita. Kepada soalan yang ke-8, pada pendapat anda, mengapakah kita perlu menghormati jiran walaupun berlainan bangsa dan agama? Kita mestilah menghormati siapa saja walaupun dia berlainan agama dan bangsa. Jadi kalau kita rasa kita nak hidup dalam keadaan aman, kita mestilah kena hormat. Pergi kepada soalan yang ke-9,
Okey, ni adalah situasi di mana jiran sebelah rumah anda mempunyai anak yang masih kecil dan kesemuanya masih bersekolah. Pada suatu hari, anda baru saja pulang dari kerja dan ingin berehat akibat dari kepenatan bekerja lewat malam. Tiba-tiba anda terjaga dari tidur kerana mendengar suara jeritan kanak-kanak dari rumah jiran sebelah anda. Apakah tindakan yang akan anda ambil jika situasi tersebut berlaku? Akan minta tolong orang yang lebih dewasa ataupun lebih matang lah daripada kita, macam ayah saya ke, abang saya ke. So diorang akan bertindak lebih drastik lah kalau ada apa-apa berlaku kan. Kalau mengalami macam yang serius ke apa ke, baru kita akan call polis dan Jadi pergi kepada soalan yang terakhir. Okey, situasi yang kedua di mana anda mendapati ada sebuah keluarga yang baru berpindah di sebelah rumah anda. Adakah anda akan terus memulakan perkenalan atau anda akan membiarkan sahaja mereka tanpa menyapa? Nyatakan pendapat anda tentang situasi ini. saya akan senyum-senyum dulu, tanda kita nak berkenalan. Saya tidak akan terus menyapa terus sebab takut mungkin dia busy ke apa ke nak selesaikan rumah. Jadi saya akan mulakan dengan macam senyum dulu untuk macam dia tahu kita senang bila kita dapat jiran yang baru macam tu. Itu saja soalan-soalan yang perlu ditemu ramah oleh kepada Cik. Lagi sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi untuk ditemu ramah oleh kami. Itu saja. Selamat malam. Terima kasih saya ucapkan kepada anda sudi meluangkan masa sedikit untuk saya menemu bual anda untuk e-folio kerja tugasan saya. Jadi sebelum saya menemu anda, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Nurul Huda binti Abdul Manap daripada Politeknik Sultan Azlan Shah. Jadi sebelum sesi ini diteruskan, saya akan memberi serba sikit pendahuluan tentang hak-hak jiran atau cara kita menjaga dan menghormati jiran kita. Okey, ia merupakan salah satu daripada ajaran Islam yang amat penting bagi menjamin kesejahteraan hidup bermasyarakat, dan ia dikenali sebagai amalan berjiran. Jadi dalam agama Islam sendiri menekankan untuk kita saling menghormati dan menjaga jiran kita supaya kita dapat menjalinkan hubungan dalam kalangan masyarakat sekeliling. Jadi bila kita ada hubungan yang baik, kita dapat membentuk sifat saling membantu, bekerjasama dan saling menyayangi. Jadi hidup jiran mungkin salah satu cara dalam Islam juga sendiri. Jadi apabila kita ada hubungan yang baik, ia dapat di mana kita dapat menjaga kita punya darjah, kita dapat menghormati jiran-jiran kita. Jadi sebelum tu saya nak, boleh awak perkenalkan diri awak sebelum saya menyoal sesi menemu bual anda? Boleh. Kenalkan diri saya, nama saya Arif Iskandar biasa. Terima kasih sebab memperkenalkan diri. Jadi sesi temu bual ni akan teruskan, iaitu saya akan mengisi sebuah tentang tahap kepentingan dalam kita menjaga dan menghormati hak-hak jiran. Okey, jadi soalan pertama adalah salah satu perkara yang amat penting bagi menjamin kesejahteraan hidup bermasyarakat ialah dengan mengamalkan hidup berjiran. Apakah yang dimaksudkan dengan jiran? Maksud jiran merupakan orang yang tinggal berhampiran dengan rumah kita. Betul. Okey, soalan seterusnya adalah bagaimana cara anda memupuk semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat di Taman Gelabang Jaya? Boleh awak ulaskan sedikit? Antaranya saya akan terlibat dalam pelbagai aktiviti, contohnya seperti gotong royong, membersihkan kawasan perumahan dan lain-lain. Oh, bagus. Anda sangat rajin .
Soalan seterusnya, apakah kepentingan yang akan anda dapat jika semangat kejiranan ini dapat dipupuk? Mungkin hubungan semakin akrab dan boleh meningkatkan ramai kenalan dalam kejiranan. Betul, bagus. Soalan seterusnya, adakah anda pernah berlaku perselisihan faham dengan jiran anda? Sekiranya ada, boleh anda jelaskan bagaimana anda menyelesaikan masalah tersebut? Tak, saya tak pernah berlaku lagi perselisihan faham dalam masa ni. Semuanya baik-baik je lah. Bagus. Kiranya awak dalam duduk kawasan kejiranan yang baik-baik lah. Yang tak pernah berlaku perselisihan faham. Betul. Okey, soalan seterusnya. Apakah kesan sekiranya kita tidak mengamalkan adab yang baik sesama jiran kita? Mungkin akan berlaku perselisihan faham atau macam mana nak cakap? Perselisihan faham atau pergaduhan yang tidak diinginkan berlaku antara kejiranan. Betul. Mungkin dari situ kita kurang bergaul dengan jiran kita. Kita buat haluan kita sendiri. Maksudnya kita tak bertegur. Akan buat kita macam malas lah dengan jiran kita semua kan. So ya. Soalan seterusnya, amalan hormati sesama jiran pada hari ini semakin dilupakan. Apakah sebab hal ini berlaku? Boleh awak terangkan sedikit? Mungkin ada perubahan gaya hidup masyarakat sekarang yang terlalu sibuk mencari rezeki. Mereka kesukakan masa untuk bertegur sapa sesama jiran, terlalu mementingkan komitmen diorang. Betul. So, sampai ya boleh teruskan. Dan itu je dan lain-lain. Betul. Sebab mungkin sekarang pun teknologi, kita berada di zaman teknologi yang semakin canggih. Jadi nak adakan hubungan sesama jiran ni pun semakin orang cakap luntur lah. Jadi ya. Soalan seterusnya, boleh anda berikan satu contoh pertolongan yang pernah anda lakukan kepada jiran anda? Saya pernah membantu jiran sewaktu mereka mengadakan majlis perkahwinan. Dari segi memasang khemah, memasuk pinggan, mengangkat pinggan dan lain-lain lah. Wah, bagus. Betul. Saya setuju dengan jawapan yang awak boleh berikan. Soalan seterusnya, boleh awak berikan pendapat anda, mengapakah kita perlu menghormati jiran walaupun berlainan bangsa dan juga agama? Mungkin disebabkan setiap kaum mempunyai adat dan tradisi lain-lain. Betul. Oleh itu, kita dengan cara menghormati, kita boleh mengelakkan daripada menimbulkan isu sensitif dan perselisihan faham. Betul. Betul. Okey, soalan seterusnya, soalan ni melibatkan situasi. Jadi saya harap soalan dia berbunyi sebegini, iaitu jiran sebelah rumah anda mempunyai anak yang masih kecil dan kesemuanya masih bersekolah. Pada suatu hari, anda baru sahaja pulang dari kerja dan ingin berehat akibat daripada kepenatan bekerja lewat malam. Tiba-tiba anda terjaga daripada tidur kerana terdengar suara jeritan kanak-kanak dari rumah jiran sebelah anda. Apakah yang akan anda ambil sekiranya situasi ini terus berlaku? Boleh awak berikan pendapat awak? Pada pendapat saya akan cuba bertanya, mungkin akan cuba bertanya kepada dua pihak ibu bapa mereka, bertanyakan apa yang berlaku. Oh, kiranya awak cuma kenapa anak-anak mereka boleh menangis tiba-tiba, mungkin dari sebab baru lepas itu baru awak cakap kalau benda ni melibatkan benda biasa, mungkin awak cakap boleh tak minta perlahankan sikit suara atau kurangkan jeritan. Betul. Sebab saya baru balik daripada kerja.
Okey. Ini adalah soalan terakhir. Situasi yang kedua pula, anda mendapati ada sebuah keluarga yang baru sahaja berpindah di kawasan rumah, di sebelah rumah anda. Adakah anda akan terus memulakan perkenalan atau anda akan membiarkan sahaja mereka tanpa menyapa? Boleh anda berikan pendapat atau nyatakan pendapat tentang situasi ini? Mungkin saya akan bertegur sapa jiran baru dan berbual dengan mereka, tanya siapa semua. Oh, jadinya anda merupakan jiran yang baiklah sebab ingin menyapa, ingin melakukan perkenalan, ingin tahu. Jadi ya, saya okey dengan jawapan anda. Jadi saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Aizy Iskandar kerana sudi meluangkan masa untuk saya melakukan sesi temu ramah ni. Jadi saya ingin ucapkan ribuan terima kasih. Terima kasih. Sama-sama.